Sudah pasti musim perayaan berkait rapat dengan pengurusan keuangan dan poket rakyat. Ekonomi rancak yang diterjemahkan kepada pendapatan dan kuasa beli orang awam yang tinggi merupakan senario ideal yang diidamkan semua pihak. Persoalannya, adakah benar orang awam merasa tertekan dengan kedudukan nilai mata wang negara ketika ini? Tiba saja musim Hari Raya Aidilfitri, secara spontan, orang ramai akan memikirkan hal persiapan perayaan. Ada yang bersedia untuk meraihkannya selama 1 hari, ada pula yang mahu keperluan cukup untuk beraya selama seminggu, malahan sebulan. Meskipun majoriti keperluan itu boleh didapati daripada pengeluar tempatan, tetapi beberapa bahan mentah untuk tujuan makanan dan bagi pengguna yang mahu mendapatkan barangan import untuk menyerikan Aidilfitri akan turut memikirkan mengenai kedudukan nilai ringgit. Selain itu, bagi rakyat Malaysia yang berada di luar negara yang bergantung kepada sedikit sebanyak kepada penghantaran wang dari keluarga di tanah air, pastinya turut terjejas. Namun, sejauh mana impak penyusutan nilai ringgit dicerminkan secara statistik? Baik, secara statistiknya bila kita melihat kepada nilai mata wang dan bukan sahaja Malaysia tetapi juga mata wang utama di Asia Tenggara secara umumnya bermula pada tahun 2023 pada awal bulan 1 sehinggalah kepada bulan 6 dapat saksikan bahawa berdasarkan kepada data daripada Bloomberg nilai mata wang keseluruhan negara-negara di Asia Tenggara berada pada trend menurun yang mana ia merujuk kepada trend appreciation ataupun nilai mata wang itu semakin dihargai. Kemudian ia semakin menyusut apabila bergerak kepada berbulan-bulan yang akan datang. Tetapi apa yang menarik untuk kita saksikan adalah mata wang ringgit yang berwarna merah berjalur ini merupakan mata wang yang paling rendah dari sudut penilaiannya, nilai lebih susut berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara dan lain-lain. Tetapi untuk kita berlaku adil kepada ringgit Malaysia, kita dapat saksikan bahawa sebenarnya seluruh dunia mengalami trend yang sama. Hanya 2 negara yang menunjukkan bahawa nilai mata wang tempatan mereka lebih baik berbanding dengan dolar Amerika ialah Rusia. Sebaliknya negara-negara lain termasuklah Kanada, Singapura, Australia, Indonesia, Korea Selatan dan sebagainya berada pada trend yang berwarna merah iaitu lebih rendah daripada nilai dolar Amerika. Tapi untuk kita menilai bagaimanakah nilai mata wang ringgit dan nilai yang susut ini memberikan kesan kepada rakyat Malaysia khususnya di luar negara, kita harus rujuk kepada angka di manakah pelajar Malaysia berada di luar negara pada jumlah yang paling banyak. Ini merupakan data daripada Kementerian Pendidikan Tinggi yang mana antara negara-negara yang mempunyai bilangan pelajar di luar negara yang belajar dengan tajaan sendiri, dengan wang mereka sendiri, tertinggi adalah di Australia, diikuti United Kingdom, Mesir, China, Amerika Syarikat, Jordan dan Singapura yang mana angka paling tinggi mencecah sehingga hampir 15,000 orang yang belajar dengan wang mereka sendiri. Oleh itu, untuk melihat kesannya itu, kita lihat kepada penilaian di antara mata wang Malaysia ringgit dan juga mata wang daripada negara-negara yang kita sebutkan tadi. Dan berdasarkan kepada statistik ini, kita dapat jelas menunjukkan bahawa hanya pelajar Malaysia yang berada di Mesir berada pada keadaan yang keadaan yang mempunyai kelebihan kerana mata wang kita 42% lebih tinggi sejak berbanding tahun yang lalu. Tetapi bagi negara-negara lain termasuklah di New Zealand, Singapura, di Jordan dan bahkan juga di negara-negara Eropah berada pada trend merah. Dan untuk kita melihat dan juga mendengar apakah sebenarnya kesan penyusutan nilai ringgit ini kepada pelajar-pelajar Malaysia, saya ketika lawatan di Jerman bertemu dengan mahasiswa yang berada di sana dan kita dengarkan apa kata mereka berkenaan kedudukan ringgit dan mata wang asing ini. Sebagai pelajar kat Germany, saya tak terasa sangat impak tu dengan penurunan kadar wang ringgit. Tetapi ia sedikit sebanyak, banyaklah juga. Tapi bantu kalau macam saya hantar send duit back to my family in Malaysia. So macam boleh banyak profit kat situ. For the parents who want their students to have foreign education ataupun sijil luar negara dan mereka ada cukup-cukup je duit yang untuk menghantar anak mereka ke situ, itu yang paling terkesan lah. Sebab mereka bukanlah kaya dan mereka bukanlah terlalu miskin, tapi mereka cukup-cukup. So, apabila cukup itu tidak mencukupi, itu yang menjadi masalah. Ya. So, saya sangat berterima kasih lah dengan situasi macam itu. So, it doesn't affect my day-to-day life as much. But, because it's an adjustable loan,
lagi lemah ringgit Malaysia, the more I have to pay back later on, which is a scary thought. Yes, it does affect us because we are spending euro money which is converted from Malaysian ringgit. So it does affect. At the end of the day, I think Malaysian students in Germany should, and in overseas countries, should actually control their spendings and prioritize. Realiti bagi rakyat Malaysia di luar negara, ia memberi kesan yang besar melainkan bagi individu yang masih bergantung kepada penghantaran wang dari Malaysia. Pun begitu, harapan rakyat menggunung mahukan nilai ringgit terus mengukuh. Pada awal Mac, Kenaga Research menjangkakan ringgit akan mengukuh ke paras RM4.42 berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang akhir 2024, didorong sokongan dasar tambahan dari China yang disasarkan untuk membangkitkan semula ekonomi negara itu, ditambah usaha Bank Negara Malaysia BNM memastikan kestabilan ringgit.